Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita dia lagu ni. Isteri-isteri Nabi dua orang ni, Aisyah dengan Ummu Salamah, dia cerita. Dia kata satu masa tu subuh sudah masuk dah. Subuh sudah masuk. Sedikit masa subuh sudah masuk ni, Nabi dalam keadaan berjunub lagi. Dalam keadaan hadas besar. Kenapa? Kerana Nabi melakukan hubungan dengan isteri dia. Selepas tu Nabi pun pergi mandi dan Nabi teruskan puasa dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa anib baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesihatan, yang beri kita kesempatan, peluang untuk berada dalam masjid pada malam ini. Insya-Allah ana menyambung kuliah berkaitan dengan kelebihan Ramadan. Pada minggu lepas kita sudah bincang sikit beberapa hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kelebihan puasa Ramadan. Jadi ana sambung daripada yang minggu lepas. Hadis yang pertama untuk hari ini iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu dahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang sudah biasa puasa sunat, maka silakanlah berpuasa. Maksudnya ahli jemaah sekalian, selepas mana kita berada separuh daripada Sya'ban atau kita sebut nisfu Sya'ban, ada larangan, tetapi pandangan ulama macam-macam lah. Ada khilaf kalangan ulama kata boleh puasa bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa sebelum daripada nisfu Sya'ban. Adapun yang belum lagi pernah membiasakan diri dengan puasa sebelum nisfu Sya'ban, bermakna selepas nisfu Sya'ban baru dia nak start mula puasa sunat, maka dia dilarang dengan maksud makruh. Jadi kita tengok diri kita balik. Kalau kita sebelum ni dah biasa dah Isnin Khamis, kemudian kita ambil 13, 14, 15 Hijriah yang kita sebut puasa hari-hari putih, bermakna masuk nisfu Sya'ban kita boleh lagi nak puasa sunat. Kita nak puasa Senin Khamis ke Ahad Selasa Rabu kau boleh. Dia bebas kerana puasa dalam bulan Sya'ban ni boleh mana-mana hari sekalipun. Contoh, kita ada rumah, ada isteri, ada anak perempuan yang mana mereka ni banyak kena qada puasa. Jadi kita pun ambil kesempatan puasa bersama-sama supaya kita kata beri semangat. Kalau anak-anak kita kecil-kecil atau perempuan ni, kita beri semangat ke dia. Tak kisah hari apa-apa pun, Ahad ke, kalau Senin Khamis boleh sunnah, kalau Ahad Selasa Rabu pun boleh pahala juga. Tidak terikat pada mana-mana hari dalam bulan Sya'ban. Jadi dalam hadis ni kata jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum daripada masuk Ramadan. Juga dikenali hari-hari tersebut hari syok, hari yang syok, hari yang ragu-ragu, sama ada dah nak mula ke tak mula ke puasa satu Ramadan. Jadi bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, maka tidak ada isu bagi dia. Cerita sekarang mereka yang tidak pernah
atau tidak terbiasa dengan puasa sunat, baru dia nak start selepas pada nisfu Sya'ban, maka ada larangan dia. Larangan tu berbentuk makruh. Makruh. Kemudian An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu sebab dalam santapan sahur terdapat keberkatan. Ini Anas bin Malik kata Rasulullah SAW bersabda, galakkan kita supaya bersahur, kerana di waktu bersahur itu adalah waktu yang penuh dengan keberkatan. Jadi masa kita sahur tu kita berdoa boleh, kita berzikir boleh, selesai pada makan kita berdoa berzikir ramai-ramai boleh, nak berzikir sore-sore pun boleh. Ramai-ramai tu maksudnya dengan anak-anak isteri kita lah, kita ajar baca istighfar ramai-ramai boleh. Masing-masing baca lah, baca tasbih, tahlil, tahmid boleh. Nak baca Quran pun boleh, kerana waktu tu waktu barakah. Bukan sekadar kita makan tu memberi rasa kenyang yang boleh beri kita tenaga untuk bertahan lapar sampai waktu maghrib. Waktu tu juga mustajab kita untuk berdoa. Kita angkat tangan lepas makan masa bersahur, doalah sebarang doa. Minta anak-anak isteri kita semua aminkan doa untuk kebaikan keluarga kita, untuk kejayaan anak-anak kita dan sebagainya. Benda ni tuan-tuan kena jadikan amalan supaya tuan-tuan jadi terbiasa, tidak jadi kaku ataupun tidak kita kata nampak macam tak biasa sangat dengan berdoa ni. Tuan-tuan kena berani untuk berdoa lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga kita. Berdoa kepada isteri kita, panggil dia duduk depan kita, belaga lutut, kita angkat tangan, kita doa. Kalau dia jenis backing, kita doa depan dia, biar dia dengar kita sebut atau kita panjatkan doa kepada Allah supaya isteri kita ni jadi seorang isteri yang lemah lembut, yang baik kepada kita. Yang tak boleh kita buat gitu. Kita boleh buat gitu, maknanya kita nak didik isteri kita supaya dia boleh tengok kita ni sebagai ketua keluarga, mampu untuk bawa ahli keluarga kita ke syurga ramai-ramai. Kalau tuan-tuan dok berdoa pun depan bini pun berdoa slow je deh. Zaman kita PKP dulu tuan-tuan, 2020 2021 hari tu, kita jadi imam kepada keluarga kita. Ada cerita macam-macam, setengah orang tu dia tak pernah, kita kata tak pernah berdoa lah, kemungkinan jarang-jarang mari masjid ke. Bila kena paksa jadi ketua keluarga, jadi imam untuk ahli keluarga ni, macam-macam cerita. Ada hak berdoa dalam bahasa Melayu, ada hak ialah macam-macam lah. Tidak ada masalah nak berdoa bahasa Melayu, cuma dia jadi macam gerung, jadi macam kaku, takut, muka tak terbiasa. Tuan-tuan, untuk berdoa ni kita kena latih berdoa kepada Allah. Mula-mula kita dengan Allah dulu, biar boleh keluar air mata, biar boleh rasa setiap patah perkataan yang kita panjatkan dalam doa tu kita rasa amat penting bagi kita. Barulah kita doa lantang sikit lah, kuat sikit, biar isteri kita boleh dengar, anak-anak kita boleh dengar. Kalau tidak, tak ada lah karisma kita ni sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami. Kalau nak berdoa pun takut. Setakat doa makan tu beranilah depan bini, Allahumma barik lana, tu gagah lah dia. Kalau doa lain-lain tegak tunduk khusyuk tawaduk, bini kata dia bagus habis ni tawaduk sungguh, doa tak bunyi, padahal tak berapa pandai lah. Jadi tuan-tuan, bila masuk waktu sahur ni ingat bersahurlah kita, makanlah sekadar ada. Kalau rasa kita terbiasa makan banyak, tak boleh nak sahur ni saya kena makan nasi, kena ada 2-3 jenis lauk, sayur kena ada, silakan lah. Tapi kalau tuan-tuan bangun, isteri pun tak ada siapkan makanan tuan-tuan nak tu, cukup dengan air kosong dan juga sedikit kurma, kau 2-3 butir kurma cukup dah untuk beri tenaga kepada kita. Jangan kita ni terikat sangat dengan kehendak kita.
Sebab ramai orang ni dia kata tak boleh, saya mesti sahur kena makan nasi. Dia seolah-olah letak wajib. Tentu ingat bulan puasa ni bulan untuk melatih kita supaya berasa lapar dan dahaga. Ingat kepada orang susah, orang fakir miskin. Islam nak ajar gitu. Kita syarat nah. Kalau awak tak masak nasi, saya tak bangun sahur. Jangan teteh. Walaupun kita ketua keluarga, kita kena ada masa-masa kita tunjuk kita ni bertoleransi dengan pasangan kita, dengan isteri kita. Kecuali kalau kita ni ada masalah gastrik, memang tak boleh. Tak makan berona, kena makan. Makan pula kena makan banyak. Kata lah dia. Maka silakan lah. Tapi tuan-tuan banyak-banyak kes gastrik. Kalau di hospital lah, anak tengok, anak tanya sains-sains tu. Dia gastrik ni biasanya dia mula-mula mari serangan dia dalam minggu pertama puasa. Pertama bagi orang yang besok, kalau tuan-tuan biasa ambil pantoprazol, omeprazol ke, Gelusil, hak jenis kocok ke. Dia biasa minggu pertama tu dia mari sikit lah. Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan sedawa tu hak makan sahur tadi dia tu berasa bangun dia. Lepas tuan-tuan rasa pedih hulu hati. Dia pedih hulu hati ni ada dua. Kena perasa kot, kita kena tahu juga. Kalau tuan-tuan pedih hulu hati betul-betul bawah ni, kita boleh kata lah gastrik. Tapi kalau tuan-tuan berasa macam pedih hulu hati tapi bukan duduk bawah ni, dia rasa macam gigi kiri, tu kemungkinan jantung. Jangan tukar pula. Sebab jantung ni gini, dia punya serangan mula-mula dia memang attack jantung dulu. Lepas tu dia pergi kacau habis seluruh badan kita dalam masa tak sampai seminit. Cepatnya. Sebab tu doktor, kalau tuan-tuan pergi sebelum dia buat ECG, sama lah kalau pergi hospital Pak Ana pula gitu, doktor dia tahu dah cara tuan-tuan keluar kenyataan tu. Masa dia tanya, dia boleh agak lah. Contoh dia tanya sakit mana, kita rasa sakit kiri, dia tak akan suspek tuan-tuan ni jatuh. Sebab kemungkinan lain tu banyak. Dia akan tanya malam tidur lagu mana, tuan-tuan tidur duk alik kiri kuat sangat kau sesek tulang kau. Sebab orang gigi kalau ada masalah jantung dia lagu ni tuan-tuan. Dia sapa tu, dia nyawa pun tak berapa itu dah. Dia tarik nyawa tu pun lain dah bunyi dia. Lepas tu dia kata habis horak belakang, tangan kiri, tangan kanan gapo sakit habis. Itu bermakna kemungkinan besar 80% serangan jantung. Kalau buat ECG masa tu tuan-tuan, memang lekat lah, kita kata boleh nampak gerah tu memang lekat lah, masalah jatuh. Dan tuan-tuan kena ingat, masalah bila sakit orang kata nak kita berasa macam jantung tu, tuan-tuan kalau pergi ke hospital dalam masa 1 jam, kemungkinan result ECG tu tepat. Tapi kalau tuan-tuan pagi tak ada sakit, petang baru pergi hospital, kau pergi klinik nak buat ECG, dia tak akan tepat dah. Dia punya gerah tu. Jadi cerita tadi kalau orang ada gastrik, masa boleh puasa, minggu pertama tuan-tuan, kena kita kata apa ni, suffering sikit lah, kena berkorban. Memang dia pedih hulu hati ke apa. Kalau tuan-tuan boleh tahan, okey lah. Kalau tuan-tuan tak boleh tahan dia, bagi anak lah, buka puasa, lepas tu kena qada balik. Kena qada balik. Sebab orang gastrik ni dia kucar tuan-tuan, dia jadi angin dia tu mari sampai kepala otak dia pun tak betul, nak marah kau orang ada ke apa tak boleh. Dia kena pelesan dengan telai obat juga. Lepas tu berehat. Sebab tu paling bagus bagi orang gastrik, masa ni nak bersahur tu tuan-tuan, ajar ambil benda hak kita kata karbohidrat, hak apa ni, hak tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu banyak kuantiti. Contohnya tuan-tuan ambil oat. Oat tu dalam 2-3 sudu buah air panas, kacau campur dengan, kalau tak biasa dengan tawar gitu, tuan-tuan campurlah madu ke kurma sikit ke, lepas tu minum air suai, lepas telai ubat gastrik. Tapi ubat gastrik dia kena ambil sebelum makan tadi. Tuan-tuan ambil ubat gastrik dulu. Betulnya ambil ubat gastrik, bangun sahur ambil ubat gastrik 5 ataupun 10 minit baru makan. Itu cara dia. Lepas tu tengok hari pertama lagu mana, ada masalah pedih hulu hati tak. Kalau kata seminggu tak ada masalah, bermakna tuan-tuan punya perut okey lah. Bermakna puasa boleh bantu tuan-tuan daripada kena gastrik. Anda boleh amal puasa seumur lepas ni. Ada pun setengah orang tu dia puasa tu beronah lalu. Beronah ni hak sungguh lah, bukan saja-saja buat beronah. Saja buat beronah ni kita tak terima mana juga.
Dia habis sakit perut lah. Pukul 7 habis sakit perut dah. Molah. Ada habisnya jari puasa. Nah. Penyakit kita macam-macam lah. Jadi ambillah kesempatan waktu bersahur untuk bersahur. Mana untuk makan-makan. Lepas tu kita boleh istighfar, kita boleh berdoa dan sebagainya. Kemudian hadis daripada Aisyah, an Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Daripada Aisyah dan Ummu Salamah, ini dua-dua orang ni isteri Nabi. Kalau hadis-hadis riwayat berkaitan dengan mandi junub, kalau hadis-hadis cerita pasal hubungan intim, maksudnya bersetubuh ataupun jima', kebiasaannya hadis-hadis tu mari daripada isteri-isteri Nabi, periwayat hadis tu. Dia tak akan mari daripada Abu Hurairah. Kalau mari pada Abu Hurairah, kita kata na'udzubillah lah, dia gitar kot mana dia. Jadi periwayat ni daripada isteri Nabi. Dia kata bahawa waktu subuh sudah tiba sementara baginda dalam keadaan junub selepas melakukan hubungan dengan isterinya. Kemudian baginda mandi lalu berpuasa. Ni kita panggil hadis hukum berkaitan dengan puasa. Cerita dia lagu ni, isteri-isteri Nabi dua orang ni, Aisyah dengan Ummu Salamah, dia cerita. Dia kata satu masa tu subuh sudah masuk dah. Nah, subuh sudah masuk. Sedikit masa subuh sudah masuk ni, Nabi dalam keadaan berjunub lagi, dalam keadaan hadas besar. Kenapa? Kerana Nabi melakukan hubungan dengan isteri dia. Selepas tu Nabi pun pergi mandi dan Nabi teruskan puasa dia. Maksudnya tuan-tuan mudah nak faham bahasa kita tak? Kalau tuan-tuan melakukan hubungan dengan isteri pada bulan Ramadan nanti ataupun pada bulan-bulan lain waktu tuan berpuasa, mudah gitu. Tak ada nak mandi, bermakna dalam keadaan hadas besar lagi. Sedar-sedar pukul 7 pagi, maka kita masih boleh berpuasa. Sah puasa kita. Kita bangun tu mandi siap, mandi junub lah. Lepas tu qada subuh dan teruskan berpuasa. Qada subuh, lepas tu kita teruskan puasa kita. Okey, kena faham molek. Lepas tu dia kata, kalau saya bangun dah pukul 7, dalam keadaan saya ni berjunub lagi, tapi saya tak siap mandi, saya nak mandi rapat karek aku bahasa kat dia punya bengong perangai orang kadang-kadang ni dia. Bahasa ni kalau lagu mana? Puasa dia tu lagu mana? Puasa dia tu tak sah tuan-tuan. Sah puasa dia tu. Tapi hukum dia meninggalkan semaya zuhur dengan asar tu berdosa besar. Berdosa. Kena faham situ malik tu. Lama silap faham tuan-tuan berkata kalau kita nak mandi asar kat orang. Tu berat benar lah. Puasa dia tu tak sah. Ibadah semaya dia tinggal tu berdosa besar. Dan berdosa pula kerana dia melewat-lewat ke mandi hadas. Jarilah manusia buat perangai udang kita. Bangun, kita kena selalu cepat selesai mandi. Lepas tu kalau lewat benar subuh tak ada qada subuh, puasa kita sah. Puasa kita sah. Kerana kita berjunub sebelum masuk waktu subuh. Kalau tuan-tuan dalam keadaan berjunub berhadas besar sebelum dan selepas pada masuk waktu subuh, lagu mana? Sah ada puasa? Anda fikir? Tak sah dah lah. Sebab masuk subuh dah, kita pergi cari pasar. Bersetubuh dengan isteri kita. Puasa otomatik batal. Tuan-tuan kena kafarah pula. Ingat, 2 bulan puasa berturut-turut tu. Ganti dia. Kita pun teringat balik. Contohnya lah, tuan-tuan ingat zaman-zaman tolu, zaman-zaman jahat dulu, jahiliah tu. Setengah orang kata zaman jahiliah. Dia nak cerita dia duduk di zaman kegelapan dulu, dia kata zaman, janganlah anda tak apa setuju lah orang sebut zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni jahat benar lah. Anak beranak Abu Lahab, Abu Jahal lah kalau sebut jahiliah ni. Kalau tuan-tuan teringat lah, tahun 70 dulu duk main Singapura. Duk main Singapura, kerja rumah, gapo poso duk. Lepas tu punya laranya masa tu juga, kata ke
Alah tuan-tuan go out lah kata dia. Bawa bini pergi sekali kau pakai bersetubuh betul. Tak cara boleh puasa kodok. Tuan-tuan kena ingat balik tu. Kena kutip balik rekod-rekod perbuatan dosa kita. Kena kutip balik. Sebab ibadah puasa ni dia ibadah yang boleh tuan-tuan tebuh balik. Bermakna ingat semula. Zaman 70 hari, umur 20 hari tu berapa hari aku tak puasa? Atau ke 3 tahun duk main dengan Singapura, 3 tahun tak puasa. 30 kali dengan 3, 90 hari. 90 hari tu tuan-tuan, boleh tuan-tuan qada balik, tebuh balik dalam usia lah ni. Tuan-tuan lah ni umur 70. Kalau ada kekuatan puasa, silakan turunkan dengan qada. Kalau tuan-tuan tak ada kekuatan untuk puasa, memang kita cek balik senarai kelayakan untuk puasa tak puasa, memang dia tak boleh puasa kerana terlalu tua, uzur, maka bayar fidyah. Tapi fidyah tu tuan-tuan kena kira tu. Dia fidyah ni ada dua, sama ada berganda atau tidak berganda, pendapat ulama lah. Kalau tuan-tuan pilih hak berganda, dia kira lah umur 30 tu dengan 70 lah ni maknanya berapa? 40 tahun kali 40 kali 39 kali siapa hayat hidup lah ni, kira-kira tubiklah setengah lori berah, ada kena bayar. Pada muka bapa yang buat lambat-lambat. Jangan bimbang tuan-tuan. Dia kalau tak silap anak fidyah ni, dia Kelantan kita 2 ya ke 3 ya gitu. Dia tengok juga, tengok peristiharan daripada majlis agama masing-masing. Antara negeri yang paling mahal bayar fidyah, kalau tak silap anak lah, pilih Naya aku 7 ya. Nah, atas satu cupuk tu dia kira Naya 7 ya. Banyak. Kalau kita ni tak silap 2-3 ya lah, teracik balik lah tuan-tuan. Mudah sangat lah ni. Kalau tuan-tuan ada masalah zaman-zaman dulu hak puasa qada podok hak kena fidyah, tuan-tuan pergi kaunter majlis agama, cerita ke dia, dia akan kira tuan-tuan boleh bayar situ lah ni. Selesai masalah. Dia urus berlaku untuk kita. Nah, jangan tuan-tuan tak tebuh. Masuk anak, jangan tuan-tuan biarkan. Tuan-tuan kata tak apalah, hak tu hak zaman kita lara dulu. Lah ni ambo mai masjid dekat dengan 10 tahun dah. Ambo istighfar, ambo taubat dah. Tuan-tuan, jangan ingat 10 tahun mari masjid, semaya 5 waktu penuh di masjid, dengan rekod hak dulu hak tinggal puasa tu dia boleh tutup gitu ya dak. Bagi puasa, bagi kena cover balik. Sebab Allah beri peluang kepada kita untuk cover masa hidup kita. Jadi kena cover. Supaya juga mak ayah kita hak sakit, kita sebagai ahli waris dia, kita sebagai wali dia. Wali ni maknanya ahli keluarga. Kena tanya, mak ayah kita ke zaman-zaman dulu lagu mana puasa mak? Mak ada tinggal banyak mana dak? Kita anak kena ambil tanggungjawab tu. Kena berani ke diri tanya. Baik kau mak jangan malulah. Ni untuk masa depan mak juga dalam kubur nanti. Dia peterailah banyak ni. Kita sebagai anak tuan-tuan urus selalu. Katakan dia umur 80. Nice sikit. Katakan dia umur 80. Memang tak larat dia nak puasa. Tuan-tuan tanya, tubiklah jumlah hari hak dia tinggal puasa dulu-dulu. Jadi dia kena bayar fidyah dah. Sebab dia tak larat nak puasa, tak ada tenaga, tak ada kekuatan. Tuan-tuan pergilah majlis agama, urus bayar siap-siap. Itu cara hak paling mudah. Lepas tu tuan-tuan kata tak apalah, kita nak urus sendirilah untuk fidyah mak ayah ni nak beri makan kepada fakir miskin. Ada 2 cara ana suggest lah, ana beri cadangan. Nombor 1, tuan-tuan boleh cari seorang hak fakir miskin sungguh dalam kampung. Tuan-tuan offer dia supaya dia boleh mari rumah tiap kali waktu buka puasa, tuan-tuan hidai dia suruh dia makan 30 hari ataupun sebulan cukup, ataupun beberapa orang tengok nisbah kepada kiraan berapa hari dia tinggal kena fidyah berganda tu. Dia mari setiap hari. Kalau kata dia sebulan lepas dia, mana sebulan penuh dia tinggal puasa,
kena fidyah, maka cukup boleh puasa ni, selesai ada masalah. Fidyah hak kena mak ayah kita bayar. Tu cara setiap hari kau betul mai makan. Kita cedek makan dia lah. Nasi, air ke apa, cukup sekali makan 30 hari 30 kali. Lepas tu kalau kita kira banyak mak ayah kita dia, atau kita kena cari ramai lagi lah. Ataupun buat hari ngelah sekali, hari sebelum masuk raya 30 hari panggil 30 orang makan. Oh, pakai miskin tu kita tajuk belakang makan. Atau kalau nak usaha sendiri, jadi anak nasihat paling mudah pergi jabat agama lah. Pergi majlis agama lah, dia boleh urus. Tak ayah nak cedek nasi kau pakai miskin lah. Tuan-tuan nak declare, nak istihar sore-sore tu pakai miskin, dia bukan atas ukuran kita, bukan atas nilai kepala otak kita. Kita berkata ai pocik kampung kita tu dia pakai miskin. Kita tak tahu tuan. Tanya-tanya, tengok-tengok gerai tanah 2-3 jekar. Pakai selekeh naik basikal, motor tak ada. Tu tak kira pakai miskin. Jadi hak orang pakai miskin sungguh siapa? Hak mana ada senara di bawah majlis agama. Hak tu tentu dah. Ikhtiarlah ke arah tu. Lalu bagi kita hak masih ada tenaga untuk puasa, tuan-tuan qada jangan lupa. Kita duk kecek ke hak orang tua, kita duk kecek ke ibu-ibu mengandung ya, bab puasa ni. Hak kita gagah ni banyak mana tinggal puasa. Tuan-tuan selesai raya nanti ko, kalau ni ada dalam ni hari lagi ni, silakan. Sekadar tuan-tuan mampu. Kalau dia sudah masuk habis Ramadan ni, tuan-tuan kena kira dia melangkaui Ramadan, tuan-tuan kena bayar fidyah pula. Melangkaui Ramadan, kena kira berapa kali langkau Ramadan. Dia akan kira. Lepas tu berganda kedok tu atas tuan-tuan. Pergi ke majlis agama dia netulah berganda kedok. Bagi ana secara peribadi ana berpegang kalau fidyah ni tidak perlu berganda. Tidak perlu berganda. Qada puasa berganda kedok tuan-tuan. Qada puasa tak berganda. Kena ingat lama dia tukar dia. Qada puasa apa dia nak berganda dulu 30. Dia pun ganda-ganda. Tuan-tuan mati lagu tu. Puasa dia tak berganda. Hak berganda ni khilaf ulama berganda atau tidak ni pada fidyah. Contohnya mak kita dulu. Tak payah mak kita lah, isteri kita mengandung, kemudian lepas mengandung ke apa? Salin lah dia. Salin. Lepas tu lepas salin boleh anak dia. Boleh anak nyusu anak lah. Lepas pada tu kau boleh anak tu anak pakai pergi sekolah lalu. Tak, nyusu dulu. Nak bui anak tu makan minum gapo boleh nyusu dia. Maka dua perkara terlibat dengan dia, iaitu mengandung dan menyusukan anak. Dia boleh ambil pengecualian, iaitu dia berbuka puasa kalau kata dia tak larat. Lepas tu mazhab Syafi'i dia kena tambah lagi fidyah. Kalau kata dia ragu-ragu tentang masalah anak dia, anak dalam kandungan ataupun anak dia nyusu, dia takut mudarat, maka dia kena bayar fidyah. Sebab kes perempuan ataupun isteri yang mengandung dan juga menyusukan anak ni khilaf kalangan ulama. Setengah ulama kata ya dia kena qada dan juga kena fidyah, setengah kata kena fidyah saja, setengah kata kena qada saja. Setengah kata tak perlu qada, fidyah cukup dah. Kita fikir balik logik tu tuan-tuan. Kalau fidyah saja mahal dia, walaupun pendapat tu mazhab lain. Mazhab Syafi'i kita dia kena qada, lepas tu kena bayar fidyah. Kalau dia ragu-ragu masalah keselamatan anak dalam kandungan dan sebagainya. Nak kata tadi hak fidyah saja tu munasabah. Kenapa? Kerana kalau kena ke jenis ayah hak tak ada, hak tak tarik handbrake ni tuan-tuan dia, boleh dah baru ni sore tengah-tengah nyusu tu ayah dia ni dia tak gaduh nyusu pun anak. Anak nyusu malepok pergi nyusu. Mahal anak oyak dia. Tak tarik handbrake langsung. Sedang molek nak cukup 7-8 bulan ngandu pula. Ngandu pula. Senggem metang mengandung, senggem metang mengandung. Agak-agak bila dia nak qada puasa? Kau jenis anak ceretek dah. Sebab tu satu pandangan lain kata bayar fidyah sudah mencukupi. Tapi pendapat tu bukan daripada Imam Syafi'i lah. Tapi sebahagian
ulama Syafi'i contohnya Imam Al-Muzani dan juga anak lupa Imam Muzani dengan siapa. Dia kata video saja sudah mencukupi. Maknanya ada pandangan atau pendapat yang kecil, sebagai pendapat kecil daripada yang menyatakan kena bayar video saja bagi ibu atau ibu yang mengandung dan juga menyusukan itu adalah daripada mazhab Syafi'i sendiri. Jadi kalau tuan-tuan ada muskilah boleh tanya dah, sebab bab puasa ni tuan-tuan kena faham molek. Kemudian daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma sawmuhu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa makan dan minum dalam keadaan lupa bahawa dia berpuasa, hendaklah dia teruskan puasanya kerana Allah yang memberinya makan dan minum. Kalau dia tak sengaja, biasanya cerita tak sengaja makan dan minum ni tuan-tuan minggu pertama ya. Kalau dia kata 10 hari nak raya dia, oh silap makan dah. Tu kita kata dia punya sel-sel otak dia tak takut mana lagi dia. Tak bersambung. Dia minggu pertama ya, hak jenis terbolah tersilap makan minum ni. Kalau nak raya benar no, dok dah lah. Boleh jaga dah, boleh ingat dah. Jadi kalau tuan-tuan termakan terminum, maka ibadah puasa tuan-tuan sah. Tuan-tuan boleh teruskan ibadah puasa tu dengan syarat kena faham. Maka kalau kata teringat ya, kalau benda dalam mulut kena kehat. Kalau sudah lepas halkum, jangan korek nak suruh tubik. Korek tubik mutah batal puasa. Dia apa makan-makan berasa nak ingat baca puasa kan. Tapi tak apa, tak saya mikir lagi. Tu batal pagi lagi. Dia terlitah dah, berasa macam puasa. Tapi dia duk ambil, duk capuak makan sampai habis. Tuan-tuan tak boleh. Kalau mari ragu-ragu ya, kena confirm dulu. Kena beri confirm dulu. Rupanya aku puasa, berhenti. Sebab hadis minggu lepas nak cerita tu, satu hadis berkaitan dengan waktu azan. Bila mana azan, tuan-tuan tengah makan ni ada di tangan tuan-tuan boleh makan lagi. Hak tu lain cerita. Tetapi kalau tuan-tuan makan, orang tengah azan subuh, ni cerita azan subuh dia. Kalau tuan-tuan rasa tak apa, tak berabi hak dalam mulut, tak perlu tambah suap pesa, 2 suap pes lagi, itu pun tak apa. Dah tu terbaik. Cerita hak boleh makan sesuap 2 suap ni, kalau dia tengah makan dan dia rasa perlu berabi, sebab kalau dia makan setara tu dia tak boleh tenaga untuk puasa. Dia pun makan 2 suap, lepas tu ambil air, selesai. Tak batal puasa dia. Dengan syarat dia bersegera. Kalau dia buat slow, dia tunggu tak apalah Tok Bilal bel sampai habis. La ilaha illallah baru nak berhenti. Kena pula Tok Bilal je ni bel berlagu 10 minit baru habis bel. Tunglah bel. Bukan nasi 2-3 suap. Mu boleh tambah telur dadar nasiak nah. Jadi kalau hak lagu tu batal puasa. Cerita lah ni dia tengah makan tu tuan. Wal ina'u fi yadi. Benda dia makan tu ada tangan dia. Berlaku bila benda ni? Dengan tidak sengaja. Contohnya, tuan-tuan bangun subuh 13. Tuan-tuan garu-garu biji mata, tuan-tuan bangun 10, 3 minit. Tak tahu nah 13 subuh. Tak perasan lah. Tak tahu dengan maksud tak perasan. Mari-mari idai-idai makan 2 suap ya. Okey best. 2 suap agak-agak mengenyai ke tak? Kalau tak kenyai tuan-tuan boleh sambung 2 suap lagi. Tapi jangan lebih pada tu. Bermakna jangan banyak. Sekadar ya. Untuk kita cover daripada rasa lapar. Lepas tu tuan-tuan boleh ambil air. Anak wayak dah. Lepas tu tuan-tuan kena jelas. Sebab ada setengah orang kata, tak boleh bila dengan bel ya kena kehek waktu bik. Salah. Hak kena kehek waktu bik tu lagu ni ceritanya. Kena faham balik tuan-tuan. Dia makan sahur siap dah. Dia saja pergi duduk meja. Moga bini dia tadi tak makan duduk layan. Pok hak nyusu semalam dengan layan anak-anak dia. Duduk layan anak-anak gapo semua, bini tak ada makan. Bini makan lewat. Pok dia pun berasa saja nak pergi meja dapur nak tengok bini makan. Dia duduk buang dengan bini. Boleh-boleh tu capuak juga dia. Bini tengah makan. Tak perasan waktu. Tak sengaja. Dia capuak. Dia kenyedah tadi.
Orang lagu ni dengar bel, memang dia kena kehek waktu bik. Tuan-tuan kena faham kehek waktu bik selagi makan ni ada dalam ni. Jangan hok siapa ketekuk tuan-tuan nak korek ke mana? Mata puasa kalau tu bik mutah dah. Kena beringat. Jadi benda ni adalah teknikal dia. Kita kata benda teknikal ramai hok kita silap faham. Jadi tuan-tuan kena pasti. Nombor satu, benda-benda berkaitan dengan ibadah puasa, iaitu video tadi, tuan-tuan kena ngaji juga, kena faham. Paling kurang video tu tuan-tuan kena tahu, iaitu bayaran denda satu nilai bagi orang yang terlepas Ramadan ke Ramadan lain tak ada qada, ataupun perempuan yang mengandung menyusu, ataupun orang tua hak sakit, ataupun orang hak mati. Dia tak ada nak qada puasa dia. Nak mati tu macam-macam kes juga. Kalau kata dia sakit, kemudian sakit tu memang tak ada harapan sembuh, kemudian dia mati, tu kena fidyah. Ataupun dia sakit, kemudian dia sembuh boleh 2 tahun, tak qada puasa, lepas tu mati, tu kena bayar fidyah. Ada pun orang sakit, dan sakit dia tu munasabahnya dia akan sembuh, tapi dia mati. Contohnya apa? Sakit appendix, masuk hospital operate. Hak munasabahnya orang operate kalau kena masalah appendix ni memang kita kata sial lah, sembuh lah, boleh jalan molek lah, 2-3 hari mungkin duduk dalam ward, lepas tu tubik lah. Tiba-tiba dia operate appendix, mati. Maka orang lagu ni tuan-tuan tak perlu bayar fidyah. Sebab dia mati kerana dia kena dia sakit tu dengan satu penyakit hak sepatutnya sembuh, tapi dia mati. Orang lagu ni tak perlu bayar fidyah kepada dia. Yang itu kata ke lama lagi nak bayar fidyah juga, tak ada masalah orang lagu tu. Dia tak perlu bagi dia. Jadi wallahu alam, setakat tu dulu. InsyaAllah kita jumpa lepas gaya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.